Oh, kau kafir. Kita jumpa orang bukan Islam kan. Kau tahu tak kau ni kafir, kau akan masuk neraka. Bang, syurga kita pun belum pasti, neraka dia pun belum tentu. Yang dah ditentukan sah neraka ni hanya beberapa orang. Abu Lahab, dia ada beberapa nama yang disebut. Dah ada. Yang itu Nabi je boleh kata dia adalah ahli neraka. Selain daripada itu, kunci syurga, pintu neraka, siapa masuk di dalam sana dan siapa masuk syurga dan neraka, tak ada siapa tahu termasuk kita, tuan-tuan. Kita tak tahu pengakhiran orang itu, kita tak tahu pengakhiran kita. Siapa kita nak menentukan neraka dia? Oh, semua orang kafir masuk neraka. Siapa kita nak menentu pengakhiran dia? Bukan tugas kita menentukan pengakhiran manusia. Adakah orang kafir yang menentang? Dia ada dua, saya kata. Satu, dia menolak kebenaran. Kedua, dia menentang. Akan masuk neraka? Ya, kita terima benda tu dulu. Tetapi adakah semua non-Muslim ni kafir yang menentang dan menolak? Belum tentu. Sebab itu, tuan-tuan, saya kata dahulu, kalaulah kunci syurga ni, dan kunci neraka ni ada pada kita semua kita akan masuk neraka, tuan-tuan. Kalau kita boleh tentukan siapa masuk neraka, kita semua ni, semua kita akan masuk neraka. Tak ada seorang pun akan masuk syurga. Sebab kita ni tak sempurna. Sebab nasib baiklah penghakiman syurga neraka tak Allah tentukan. Perbahasan ni panjang. Bolehkah orang yang tak pernah dengar tentang Islam, tak pernah dengar tentang Nabi, duduk dekat jauh, ataupun yang terkeliru. Dia dengar tentang Islam, dia duduk dalam negara Islam, tetapi dia tengok Islam ni daripada perangai-perangai orang-orang Islam tu yang tak betul. Dan dia keliru dengan Islam. Adakah dia juga akan dijadikan ahli neraka? Ada perbahasan ulama dalam perkara ini. Poinnya, tuan-tuan, kalau itu kita nak kata, tak boleh kita kena gelar mereka juga ahli kafir. Saya nak cabar orang-orang PAS dan pemimpin-pemimpin PAS. Mulai saat ini, mulai hari ini, 1 hari bulan April 2024, selepas ini, gunalah perkataan kafir kepada semua konteks non-Muslim di dalam ucapan, tulisan dan juga apa-apa sosial media kamu. 2 hari lepas keluar perkataan, galak bukan Islam sertai majlis berbuka puasa. Masyarakat bukan Islam sewajarnya diberi pendedahan supaya lebih memahami. Orang bukan Islam. Kenapa guna perkataan bukan Islam kat sini? Kenapa ada hipokrasi? Kan? Kenapa ada hipokrasi? 50 bukan Islam sertai PAS di program dialog. Kenapa guna perkataan bukan Islam? Kenapa diguna Dewan Perhimpunan Pendukung PAS di PHP menerima keahlian baru pelbagai kaum dan agama? Lebih mengejutkan, berkata penyertaan masyarakat bukan Islam. Kenapa kita tak sebut 50 orang kafir telah menyertai PAS? Cakap macam tu lah, kan senang. Kenapa dualisme? Okey, ni jawapan dia. Dia ada beza sebutan, konteks dan gelaran. Sebutan konteks kita tidak menafikan. Dia ada konteks orang kafir yang menentang, yang kita panggil mereka kafir. Tidak ada, bak kata Ustaz Zaidrus tadi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi bukan kerja kita membuat gelaran. Allah juga sebut celaka. Allah juga sebut jahanam. Allah juga sebut perkataan-perkataan yang derogatory, merendah-rendahkan. Tetapi ada konteks dia. Kan? Macam juga kalau kita berlawan dengan musuh dia. Tak, musuh kita kan berlawan, berperang dengan dia. Tak adalah kita panggil, wahai manusia, mari kita berlawan. Tak adalah. Dah dia musuh kita, kita lawan dia lah. Wahai musuh, wahai celaka, wahai jahanam. Kita panggil macam tu lah. Dah kita berlawan dengan dia. Tapi dalam keadaan kita baik-baik saja, yang kau nak panggil dia macam tu, kenapa? Adakah itu perkataan yang orang PAS ajar dekat rumah? Kenapa? Oh, kerana Al-Quran sebut. Yelah, yang tadi tu pun Al-Quran sebut. Adakah kita akan ajar perkataan itu juga kepada anak-anak kita? Saya, tuan-tuan, perkataan-perkataan ini memang saya very strict. Jangan kita panggil mereka dengan gelaran-gelaran buruk. Malah kalau kita tengok dakwah Nabi Musa sendiri. Allah suruh dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa yang Fir'aun tak pernah buat kepada Musa? Apa yang Fir'aun tak pernah buat kepada Nabi Musa, tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan, apa yang Fir'aun tak pernah buat Nabi Musa? Dilawan, disekat, macam-macam. Okey. Tapi apa suruhan Allah kepada Nabi Musa supaya berbicara secara lemah lembut? Berbicara secara lemah lembut kepada Fir'aun yang sombong. Okey.
Siapa yang paling kafir? Firaun ni tak kafir ke tuan-tuan? Kafir dah Firaun tu. Bukan setakat Firaun kafir, Allah sebut dalam Quran memang confirm masuk neraka dah. Tetapi bila berdakwah, apa Allah punya suruhan dan saranan kepada Nabi Musa? Kita tengok dalam surah Allah SWT berfirman, pergilah kamu berdua kepada Firaun, iaitu Musa dan juga Harun. Sesungguhnya dia telah illa fir'auna innahu tagha. Dia telah menjadi tagut melampaui batas. Faqulu lahu qawlan layinna la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Lemah lembut. Menafsirkan ayat tersebut, Az-Zuhaili berkata lemah lembut dengan sebutan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bukan panggil, oi kape. Tapi puak Khawarij, kape ni tuan-tuan, yang panggil orang Islam kape, yang suka mengkafirkan orang ni siapa? Inilah dia perbuatan puak Khawarij. Mereka ini lebih sukakan peperangan, perpecahan. Mereka tidak sukakan pendamaian. Mereka tidak sukakan perkara-perkara yang membawa kepada kesatuan, perpaduan. Bukan setakat orang bukan Islam dia nak label kafir. Yang Islam pun dia label kafir, tuan-tuan. Kerana kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kamu adalah daripada kalangan orang-orang yang kafir. Kamu tengok? Kafir tu. Kan ada ayat Quran tu kan? Kan ada ayat Quran tu. Kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kamu adalah golongan yang kafir. Ayat mana? Surah Al-Maidah kalau tak salah saya. Kan? Wama lam yahkum bima anzalallahu fa qalu. Dia punya ayat Quran, dia punya ni lain. Yolah, senang. Barang siapa yang tidak berhukum Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44 betul. Inilah yang digunakan oleh Khawarij untuk mengkafirkan Ali. Untuk mengkafirkan Ali. Kerana dia kata Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali, tuan-tuan, sahabat Nabi pun dikafirkan. Inilah dia puak Khawarij. Sedangkan kita majoriti Islam yang wasatiyah, bukan liberal. Salah perkataan tu. Kita ni wasatiyah. Kita faham sunnah Rasulullah. Kita faham kaedah dakwah Rasulullah. Iaitu dakwah Musa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. So, bagaimana dengan dia orang ni? Lantak pilah, tuan-tuan. Lantak pilah. Bagi kita yang penting, kerja kita adalah kerja memandaikan umat. Kerja kita, kerja untuk nak mencerdikkan umat. Kerja mereka, kerja membodohkan umat. Kerja mereka, kerja nak memastikan umat ini berpecah belah. Itu kerja mereka. Tapi tidak mengapa. That's why pentingnya critical thinking. Saya bawa kepada kelas saya ni. Saya akan jadi coach kepada critical thinking yang akan diadakan pada 27 hari bulan Julai. Critical thinking class. Saya galakkan tuan-tuan antar anak-anak tuan-tuan yang mana masa universiti ataupun yang baru universiti ni senang sebab mudah untuk kita nak lentur dan dia banyak practical class. Saya tak banyak teori, tuan-tuan. Saya buat practical. Kita akan ada perdebatan dan juga belajar bagaimana kaedah public speaking, bagaimana nak mengemukakan pandangan, macam mana kita nak berfikir secara kritikal. Orang kita ni susah nak pergi kelas-kelas macam ni, terutama yang membayar. Kan? Saya galakkan. Kalau tak pun tonton sini dah ada dah. Alhamdulillah kita ada 40 saja kelas, 40 orang saja yang akan ni untuk di kawasan Selangor dan sekitarnya lah. Tetapi untuk kawasan Pantai Timur kita akan buat insya-Allah pada hujung tahun ini, Pantai Timur dan di kawasan Kedah mungkin tahun hadapan kita akan buat. Tapi untuk kawasan tengah, Selangor, KL, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan sebagainya dengannya, kita akan buat 27 hari bulan Julai ini. Kalau berminat, tuan-tuan macam saya kata tadi, maka boleh kontak admin saya dekat nombor dekat bawah ni 2619418. Baik.